Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sektor tenaga boleh baru TBB berpotensi besar dengan manfaat jangka panjang kepada ekonomi negara. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, tenaga kepakaran tempatan juga mendapat kelebihan dari segi pemindahan teknologi terkini dalam sektor baru ini. For TNB with other players has been entrusted with that responsibility to conduct research to explore new avenues, and particularly in the area of renewable energy. Perdana Menteri berkata sedemikian pada Majlis Pelancaran Ladang Solar Tenaga Nasional Berhad di Eastfield dan Bunkers Hill. Pelaburan itu membabitkan pembangunan ladang solar canggih dan inovatif, mempamerkan kepakaran syarikat Malaysia dalam bidang tenaga lestari. Kedua-dua ladang solar dengan gabungan kapasiti 102 megawatt disasar beroperasi awal tahun ini. Sementara itu, Perdana Menteri turut yakin teknologi baru ini juga dapat memacu pembentukan grid kuasa ASEAN sekaligus memajukan peralihan tenaga serantau. Pasaran ekuiti Malaysia menjadi antara pasaran saham terbaik ASEAN tahun lalu dengan indeks penanda aras FBM KLCI meningkat 12.9%. Pengerusi Bursa Malaysia Tan Sri Abdul Wahid Omar berkata, modal pasaran keseluruhan juga melebihi paras RM2 trilion buat pertama kali Mei lalu. Tan Sri Wahid berkata sedemikian pada Invest Malaysia London 2025. Tambahnya, pasaran saham negara turut aktif dengan nilai purata dagangan harian meningkat 53% kepada RM3.15 bilion. Pelabur asing menyumbang 36% daripada jumlah dagangan. Bursa Malaysia juga mendalui pasaran serantau dalam penyelesaian awam dengan 55 syarikat baru meraih dana mencecah RM7.41 bilion. Platform penyelesaian pengguna dan pelabur kewangan Perkhidmatan Ombudsman Pasaran Kewangan FMOS dilancar bagi mempertingkat skop pelindungan pengguna. Ia turut menyediakan perkhidmatan pengantaraan sebagai alternatif kepada sistem kehakiman. Dan guna bayar apa-apa untuk menfailkan satu komplain kepada FMOS. Perkara kedua adalah orang dalam FMOS mendengar komplain mereka. Their complaint is being heard. Penipuan membabitkan pengeluaran wang dalam bank dan skam pelaburan, muncul aduan tertinggi yang diterima diikuti dengan pertikaian insurans pelancongan. Had monetary bagi pertikaian yang layak adalah RM250,000. Namun, aduan mengenai kenaikan kos premium insurans bukan di bawah bidang kuasa FMOS. Ekonomi Malaysia berkembang 5.1% tahun lalu berdasarkan anggaran awal Jabatan Perangkaan. Pertumbuhan ekonomi didorong permintaan domestik yang kukuh serta pemulihan sektor luaran. Keluaran dalam negara kasar meningkat kepada 4.8% pada suku tahun keempat tahun lalu. Ia berbanding pertumbuhan lebih kukuh 5.3% pada suku tahun sebelumnya. Ekonomi turut disokong pelaburan strategik dalam bidang tenaga boleh diperbarui dan infrastruktur digital termasuk pusat data. Usaha ini menarik pelaburan asing dan menyumbang kepada kestabilan ekonomi. Bursa Malaysia ditutup tinggi hari ini. Ia susulan aktiviti belian saham murah serta sentimen pasaran yang lebih baik. Pada jam 5 petang, FBM KLCI naik 11.18 mata kepada 1,566.72. Kaunter untung berdalui rugi pada 549 berbanding 431, manakala 523 kaunter diniagakan tidak berubah. Menurut UOB Kay Hian Wealth Advisors, pemulihan itu diperkukuh susulan data ekonomi menggalakkan dari China serta kenyataan lebih jelas daripada Setiausaha Perbandaran Amerika Syarikat Scott Bessent. Baik, sekian laporan Detik Niaga. Oleh itu, salam hormat dan Assalamualaikum.